Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, Khatamil anbiya'i wa qaidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, barisan ahli tatan kuasa, anak-anak jamaah lelaki dan perempuan sekalian. Mudah-mudahan pada malam ini kita dapat membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi memenuhi ruang yang kita peruntukkan antara maghrib dengan Isya pada malam ini untuk kita membaca serta memahami apakah yang akan disebut kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu peninggalan baginda untuk kebahagiaan kita di dunia kita dan di akhirat kita insya-Allah. Sebelum daripada itu, kita mengajak dulu jamaah sekalian membaca sedikit zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw ajurrahu ila muslimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal mashaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa ashabihi salatan daimatan min yaumi khalaqtad dunya ila yaumit talaq wasturna baina yadayka ya azizu ya khallaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi al-habib al-mahbub al-'ali al-qadri al-'azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita malam ini. Malam ni kita meneruskan bacaan mengikut tanda saya, iaitu hadis yang ke-92 di muka surat 160. Tengok. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
qala law kana li mislu Uhudin zahaban lasarrani alla tamurra alayya salasu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin muttafaqun alaih. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini Riyadhus Shalihin untuk nak menyatakan kepada kita bagaimanakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat, merasai dengan nikmat keduniaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Bagaimanakah kedudukan Nabi di dalam dia melihat kepada harta dunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kalaupun aku diberi oleh Allah bukit sebesar bukit Uhud itu emas, tuan-tuan, sebesar bukit Uhud, kalau Allah bagi ke aku emas besar tu pun, kata Nabi, aku tidak suka, aku tidak merasa gembira kalau ianya berada kepada aku sebesar ketui emas bukit tu lebih pada 3 hari. Takat 3 hari tak apa lagi. Tapi kalau duduk dengan aku lebih pada kita 3 hari, aku tak akan terasa suka. La sarrani antam alla tamurra alayya salasa layalin. Aku berasa tak suka kalau seketui emas yang besar bukit Uhud tu berada dengan aku lebih daripada 3 hari. Bukan sebulan, tuan-tuan, bukan setahun, tuan-tuan. Takat 3 hari boleh gagah. Aku akan belanjakan dalam masa 3 hari itu. Aku akan buat dan aku akan berikan dalam masa 3 hari itu emas yang sebesar bukit Uhud itu untuk aku beri kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan bantuan. Kalau aku nak simpan pun sedikit saja aku simpan, itu pun untuk aku nak tunai dan nak lunaskan hutang. Simpan sikit untuk nak bayar hutang. Hak lain tu semua aku akan infak fi sabilillah. Itu dia, tuan-tuan. Jauh beza dengan kita nah. Kita kalau boleh takkan bukan besar bukit Uhud. Kalau besar botol ayak ni pun kita berasa aduh. Kalau ada besar ni, tuan-tuan ni, besar botol ayak ni, ketui emas, Allah perasan habis dunia kita seronok. Nabi kata besar bukit Uhud pun aku tidak terasa gembira kecuali sekadar 3 hari saja dia bersama dengan aku dan untuk aku berikan, untuk aku infakkan pada jalan Allah. Kecuali kalau aku nak simpan sedikit adalah semata-mata untuk nak membayar hutang. Itu pandangan Nabi kepada harta dunia ni.
Mas ini sebagai harta dunia lah. Wang ringgit kita pun dinilai dengan emas. Begitu sekali pandangan Nabi, perasaan Nabi kepada nikmat dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nabi tidak suka ianya berada dengan kita tanpa kita melakukan dan kita melaksanakan perintah-perintah Allah untuk membantu orang-orang susah, untuk memberi bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan, dan untuk melunaskan hutang yang jadi tanggungan kita. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita. Lagu mana tuan-tuan? Allah. Kalau hak sebalik pada itu, kalau hak suka nak simpan sampai bila-bila, itu perangai Karun. Hak zaman Nabi Allah Musa ada seorang manusia nama Karun. Dia simpan duit ringgit dia, dia simpan, tak beri bantuan kepada orang susah. Akhirnya Allah musnahkan dengan dia, dengan hartanya sekali. Jadi hadis ini Imam Nawawi bawa nak menyatakan bahawa pandangan Nabi, zuhudnya Nabi kepada dunia ini. Zuhud makna Nabi tidak gilakan dunia, Nabi tidak cintakan dunia berlebih-lebihan, tetapi Nabi jadikan dunia itu sebagai bahan untuk dia menabur bakti kepada masyarakat, untuk dia mengutip pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bersifat zuhud di dunia. Lau kana li mithlu Uhudin zahaban, kalaulah ada bagi aku seperti bukit Uhud itu emas. Emas ada bagi aku tu sebesar bukit Uhud. Lasarrani, aku suka, kata dia, alla tamurra alayya thalasu layalin. Aku suka kalau emas yang sebesar bukit Uhud itu tidak ada bersama dengan aku lebih pada 3 hari. Kalau 3 hari itu dah tak ada, aku cukup suka. Yang aku tak suka kalau dia duduk lebih pada 3 hari dengan aku. Wa indi minhu syai'un, duduk dengan aku lebih pada 3 hari, aku ada lagi emas-emas yang sebesar bukit Uhud tu, aku tak suka. Illa, kecuali syai'un, ada sedikit yang aku simpan, ursiduhu lidainin, aku simpan untuk membayar utang. Hak tu aku suka. Hak banyak aku tak suka, duduk dengan aku lebih pada 3 hari 3 malam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sekiranya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, nescaya aku tidak suka bahawa tidak berlalu masa selama 3 malam, padahal masih ada lagi di sisiku sesuatu daripadanya. Aku tak suka kalau berlalu 3 malam, duit tu ada lagi dengan aku tak suka. Malingkan apa yang aku sedia untuk membayar utang, hak tu tak apa, lebih pada 3 hari pun sebab aku simpan untuk nak bayar utang. Apa pengajaran hadis yang cuba dirumuskan oleh pengarang kita? Ada 3 dan ada 4 di sini. Pertama, Islam menggalakkan umatnya supaya bersedekah.
kepada orang yang memerlukan bantuan mengikut kemampuan masing-masing. Itu Islam suka. Sebab tu Nabi kata, aku tak suka duit duduk dengan aku lebih daripada 3 hari. Aku akan bersedekah kepada orang yang memerlukannya. Kedua, Islam menyuruh umatnya supaya segera melakukan amalan-amalan kebajikan di waktu masih hidup dan sehat. Masa hidup lagi ni, cepat-cepatlah buat kebajikan. Duk sehat lagi ni, cepat-cepatlah buat kebajikan sebagai bekalan untuk hari akhirat. Kalau dah mati, kita tak boleh buat kebajikan. Kalau ada orang hak hidup, anak cucu kita buat mujok. Kod tak ada. Mereka pun dah boleh duit banyak, pegang rapat duit tok wan dia, duit ayah dia. Tak buatlah kebajikan untuk kita. Sebab itu Nabi kata, buat kebajikan sebelum mati. Jangan duk tunggu orang, jangan duk harap ke orang. Buat kebajikan. Lagu mana tuan-tuan? Buatlah setakat yang mampu. Yang ketiga, menjelaskan hutang adalah wajib dan tidak harus diabaikan hutang tu. Ia diutamakan dan didahulukan daripada sedekah sunat. Kena bayar hutang sebab wajib. Bayar zakat, harta, kemudian bayar hutang. Lepas tu kalau ada baki, bolehlah kita buat kebajikan dengan bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Bayar hutang wajib. Kalau kita tak bayar, kita mati, Allah tanggunglah hutang kita dengan manusia. Kita sebut selalu hadis, apabila kita mati, hutang di dunia tak lepas, tak bayar, pergi ke akhirat kena bayar juga hutang. Tapi bukan bayar dengan duit, bayar dengan amalan pahala kita. Hak kita duk buat amalan-amalan di dunia ni, ada sikit-sikit Allah simpan untuk kita di akhirat. Tengok-tengok hutang dengan orang tak habis, maka amalan itulah diganti dengan duit, bayar hutang kepada orang. Dahlah amalan pahala pun sikit, semangga-semangga aja, hidup buat bayar hutang pula. Lepas tu kata Nabi, kalau hutang tak lepas, amalan dah habis, kena bayar juga dengan cara kita tanggung dosa dia. Dosa dia tu ambil buh atas kita. Jadi inilah yang Nabi kata, orang yang bankruptcy, pergi ke akhirat bawa pahala, habis kena bayar ke orang. Kemudian pergi akhirat ni tak ada dosa, habis duk tanggung dosa orang sebab hutang tak lepas. Wal'iyazubillah. Hadis ini juga menunjukkan kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhud makna Nabi tak sayangkan dunia. Itu zuhud. Kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan belanja tanpa rasa bimbang ditimpa kefakiran. Itu Nabi. Dia buat kebajikan, dia keluarkan belanja, dia tak takut fakir, dia tak takut susah. Ini di antara cara dan di antara perkara-perkara yang menjadikan kita ini bersyukur kepada nikmat yang Allah bagi, dengan cara
kita mengeluarkan belanja kepada orang-orang yang diperlukan. Itu tanda kita syukur nikmat Allah. Baik, hadis yang kedua. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdadu ni'matallahi alaikum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini juga hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayat hadis. Abu Hurairah, hadis tadi dia juga riwayat. Yang hadis tadi cerita tentang sikap Nabi. Nabi tak suka walaupun ada sebesar bukit Uhud tumah, dia tak suka kalau duduk dengan dia lebih pada 3 hari. Hadis ni pula Abu Hurairah bawa mai. Ini pesanan Nabi. Ini arahan Nabi kepada kita sebagai umatnya. Tadi cerita tentang dia. Hari ini dia suruh kita pula. Apa yang Nabi suruh? Nabi kata, kamu semua kena selalu tengok, lihat kepada orang-orang yang di bawah daripada kamu dari segi nikmat dunia. Dia rendah pada kita. Jangan kamu tengok orang yang lebih atas daripada kamu dari segi nikmat dunia. Nabi suruh kita perhati dari segi kesenangan dunia ni orang yang lebih bawah. Jangan tengok orang yang lebih atas. Contoh, kita gaji ada sebulan 1,000. Jadi buat kerja dapat sebulan 1,000 gaji. Habis kita nak ukur, nak tengok, Nabi suruh tengok orang hal lebih rendah gaji dia. Tengok hak gaji 800 tu. Kita dapat 1,000, tengok kawan kita gaji 800. Jangan tengok hak gaji 2,000. Hak tu di atas daripada kita. Kalau kamu tengok orang yang lebih bawah daripada kamu dari segi nikmat keduniaan yang Allah bagi, maka kamu tidak akan merasa kecil dan akan merasa hina. Alla tazdaru, kamu tidak akan merasa kecil, berasa remeh terhadap nikmat yang Allah bagi kat kamu. Pasal apa? Kamu tengok orang yang lebih rendah daripada kamu. Tapi kalau kamu duk langut tengok hak orang lebih atas, gaji kamu 1,000, tengok hak gaji 2,000, kamu akan memperkecilkan nikmat Allah. Tuan-tuan, Nabi tak bagi. Kita gaji 1,000, tengok orang gaji 800. Alhamdulillah, Allah bagi kat aku gaji 1,000. Alhamdulillah. Dia tu 800 saja. Kalau aku dapat 800, nak bayar rotek kereta pun tak cukup. Alhamdulillah dapat 1,000.
Tapi kalau duk tengok langut ada boleh 2,000, duk berasa tak ada situ. Aku dapat gaji 1,000 saja, dia 2,000, ish. Duk ish. Tak rasa nikmat Allah kat kita. Sebab itulah Nabi tak bagi kita tengok dari nikmat dunia ini kepada orang yang lebih tinggi pada kita. Tengok kepada orang yang lebih rendah pada kita. Kalau kita sihat, kita selalulah renung kepada orang sakit. Alhamdulillah, Allah bagi juga aku sihat, boleh duk main dengar mengaji lagi. Tapi kalau jadi lagu dia tu, hak jiran di rumah tu duk tidur, jalan pun pakai tungkat nak pijau, duk min kat lang rumah saja, kita kata alhamdulillah, Allah bagi sihat kat aku. Tapi kalau duk langut tengok duk lari padang bola tu, lari 4 jam tak apa, kita tak rasa nikmat sihat Allah bagi kat kita. Pasal kita duk ukur dengan dia lari 4 jam dalam padang bola. Itu nikmat dunia. Tapi nikmat akhirat, Allah bagi nikmat akhirat ni, nikmat amalan, nikmat ilmu. Hak tu Nabi suruh tengok orang hak lebih atas. Kalau kita duk mai mengaji sebulan sekali, kita kena tengok hak orang duk mai mengaji seminggu sekali. Baru kita berasa tercabar. Amboi, dia tu rumah dia jauh dari rumah aku, tapi dia pergi duk mengaji tiap-tiap minggu. Yang aku ni jalan kaki pun sampai ke masjid, pergi sebulan sekali. Dia rumah dia jauh pada aku, duk pergi semayang jemaah paling kurang 2 kali sehari. Pagi pun pergi, malam pun pergi, siang pun pergi. Yang aku ni rumah bukan jauh dengan masjid, duk pergi seminggu sekali hari Jumaat lah. Tu pun sebab tak boleh semayang di rumah. Kalau tidak, tak main semayang Jumaat masjid. Hak jenis akhirat ni Nabi suruh tengok orang hak lebih daripada kita. Baru kita tercabar. Dia tu no, umur dia tua pada aku, tapi mau tengok kat semayang rajin buat sunat. Masya Allah. Yang aku ni cerdas bukan main, muda, malas nak mampu buat sunat. Tercabar. Hak buat kebajikan. Dia tu Allah, awak duit bukan banyak, duk buat bendang aja, ada 3 gelung. Tapi kalau tang nak buat kebajikan ni, tak pernah kata dia lepas peluang buat kebajikan. Yang aku ni buat bendang 10 gelung, buat kebajikan cukup lekeh. Tabung lalu ke depan pun senyum saja, tak bubuh pun duit. Orang tanya Pak Long, 2 minggu dah duduk senyum. Dia kata senyum pun sedekah juga. Senyum depan muka bini, kawan tu sedekah. Bukan senyum depan tabung hak lalu ke depan kita tu. Jadi dari segi kelebihan nikmat akhirat yang Allah bagi, kita kena tengok orang atas, baru kita tercabar untuk nak buat. Tapi dari segi nikmat dunia, tengok orang paling bawah ke bawah, baru kita rasa tak memperkecilkan nikmat Allah bagi kat kita. Hadis ni tak ada sebutlah nikmat akhirat, dia sebut nikmat dunia saja. Ada hadis satu lagi, Nabi sebut kalau hak jenis akhirat kena tengok hak lebih. Dia buat ibadat lebih pada kita, dia derma lebih pada kita. Dia rajin mengaji lebih pada kita, rajin sembahyang jemaah lebih pada kita. Tengok hak lebih. Jangan tengok hak lekeh. Aku duk pergi juga, dia kata sebulan sekali, Nuhat pergi rumah aku tak pernah pergi langsung. Dia duk berasa syok, tak boleh. Tapi dari segi nikmat dunia,
Nabi kata kena tengok orang lebih bawah pada kamu. Jangan tengok orang lebih atas pada kamu. Kalau kamu tengok orang lebih bawah pada kamu, maka kamu akan syukur nikmat yang Allah bagi kat kamu. Tapi kalau kamu tengok orang yang lebih banyak nikmat dunia Allah bagi kat dia, kamu akan merasa memperkecilkan, memperlekeh-lekehkan nikmat yang Allah bagi pada kamu, sebab kamu diukur dengan orang yang lebih banyak daripada kamu. Itu ni Nabi pesan ni. Unzuru ila man asfala minkum. Naklah kamu lihat, kamu tengok, kamu renung, perhati tengok, ila man asfala minkum, daripada orang yang lebih bawah daripada kamu dari segi nikmat dunia. Lebih sedikit daripada kamu daripada nikmat dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kamu tengok perhati kepada orang yang lebih atas pada kamu. Jangan. Kalau kita duk tengok lagu tu, fahuwa ajdaru. Kalau kita tengok orang lebih bawah pada kita, kita tak tengok kepada orang yang lebih atas pada kita, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maka itu lebih layak supaya kamu tidak memperkecil-kecilkan nikmat Allah ke atas kamu. Sebab kamu duk tengok orang yang lebih rendah daripada kamu. Kalau kamu tengok orang yang lebih hebat pada kamu, kamu akan memperkecilkan nikmat Allah yang diberi pada kamu. Tapi kalau kamu tengok orang yang lebih bawah pada kamu dan lebih sedikit hartanya daripada kamu, kamu akan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah beri pada kamu, sebab nikmat yang ada pada kamu itu lebih pada dia. Wa hadza lafdhu Muslimun. Hadis tu, kata Syekh Imam Nawawi kata, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Tapi dia bawa di bawah ni dia kata ini ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, Muslim tak. Hatasat Muslim dengan Bukhari muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari, dan pada riwayat Imam Bukhari saja. Muslim tak ada riwayat ni. Riwayat yang kedua ni, idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi minal mali wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minkum. Apabila seseorang kamu itu nak melihat kepada man fuddila alaihi, kepada orang-orang yang Allah kurniakan nikmat ke atasnya, Allah bagi kat dia fil mali, dari segi harta, wal khalqi, dari segi kejadian tubuh badan dia lebih sihat, dia sakit. Kalau kamu nak tengok kepada orang yang Allah beri kepada dia nikmat harta, nikmat kejadian tubuh badan, kamu tengoklah, kata Nabi, falyanzur ila man huwa asfala minkum. Kamu tengoklah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu. Kalau dari segi harta, tengok kepada orang yang lebih sedikit hartanya daripada kamu. Kalau dari segi kejadian, kamu tengok orang yang lebih kurang kesihatannya daripada kamu. Baru kamu akan rasa nikmat Allah ada pada kamu, bahawa Allah beri kepada kamu nikmat harta lebih pada kawan tu. Allah bagi kepada kamu nikmat tubuh badan yang sihat lebih pada kawan tu. Sebab kita diukur dengan orang yang lebih bawah daripada kita. Itu hadis lebih kurang saja dengan hadis riwayat Bukhari Muslim, cuma dalam bentuk perkataan itu berlain sikit, tapi membawa maksud yang sama.
Sebab itulah Imam Nawawi dia bawa mai kedua-dua hadis ini. Satu yang riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, satu lagi yang riwayat Bukhari saja. Itu juga kedua-dua itu membawa satu pengertian, iaitu menyuruh kita lihat dari segi nikmat dunia ini kepada orang yang lebih rendah, lebih bawah daripada kita. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada orang yang lebih rendah tarafnya daripada kamu, dan jangan melihat kepada orang yang bertaraf lebih tinggi. Dengan yang demikian, kalau kamu duk tengok orang lebih rendah, kamu tak tengok orang lebih tinggi, kalau itulah sikap kamu, dengan yang demikian kamu tidak akan memperkecilkan nikmat yang dikurniakan Allah kepada kamu. Lafaz ini daripada Muslim. Dalam riwayat Bukhari menyebut, ini Bukhari pula, apabila kamu melihat kepada orang yang dilebihkan Allah dari segi harta, benda dan kejadian tubuh badan yang ini, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah taraf daripadanya. Ini dua makna hadis Bukhari. Pertama, disuruh kita tengok kepada orang yang lebih rendah daripada kita dari segi harta benda dan kejadian tubuh badan. Yang kedua, Nabi pesan, kalau ada orang tengok kat kita sebab kita punya harta lebih pada dia, dia duk tengok kat kita, maka Nabi pesan kat kita ni, hak orang tu duk tengok kerana kita harta banyak pada dia, kita ni Nabi pesan suruh tengok kepada orang yang lebih rendah pada kita. Jangan duk syok dengan kawan tu duk tengok kita ni harta banyak. Jangan duk syok dengan kawan tu tengok kerana kita sihat lebih pada dia. Jangan. Tapi kamu sebaliknya kena tengok kepada orang yang lebih kurang hartanya daripada kamu, orang yang lebih kurang kesihatannya daripada kamu. Itu arahan Nabi kepada orang yang dilihat dan dipandang oleh orang lain. Apapun maksudnya, begitulah. Pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini dirumuskan ada 4. Satu, Islam menyuruh umatnya supaya sentiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dikurniakan semasa hidup di dunia. Cuma kita satulah, saya terang selalu dah, tapi terang pula lah malam ni. Apa maksud dengan syukur? Apa maksud dengan syukur? Disuruh kita bersyukur. Dia kata alhamdulillah lah kalau kita dapat duit, dapat padi elok buat menang, gaji naik. Dia kata alhamdulillah. Hak tu dia panggil puji Allah. Hak tu pun buat juga. Tapi syukur ini tindakan, bukan ucapan. Syukur ini tindakan kita. Sarful abdi ma an'ama Allah alaihi li ajli ma khuliqa li
lima khuliqa li ajlihi atau kama qala begitulah lebih kurang ta'rif syukur oleh para ulama. Kita membelanjakan, kita menggunakan nikmat yang Allah bagi kat kita. Ini tindakan untuk apakah Allah, tujuan Allah jadikan nikmat itu kat kita. Apa tujuan? Nak tahu tujuan kena mengaji. Kita gunakan nikmat yang Allah bagi itu untuk tujuan nikmat itu dijadikan oleh Allah. Contoh, Allah bagi kepada kita nikmat sihat wal afiat. Apa tujuan Allah bagi kita sihat? Allah bagi kepada kita sihat, kesihatan dengan tujuan supaya kita kuat beribadat dan taat kepada Dia, bertakwa kepada Dia. Itu tujuan. Apabila kita gunakan nikmat sihat, tindakan kita menggunakan nikmat sihat untuk tujuan ianya dijadikan oleh Allah sihat tu, yaitu dengan kita melakukan kuat ibadat, rajin mengaji, rajin buat ibadat, itu maknanya kita sudah syukur nikmat sihat tu. Itu tindakan, syukur ni tindakan sarful abdi. Kita gunakan nikmat yang Allah bagi itu untuk tujuan apa sebab Allah bagi nikmat tu kat kita. Contoh yang kedua, Allah bagi kepada kita nikmat wang ringgit. Apa tujuan wang ringgit Allah bagi kat kita? Untuk kita gunakan bagi perbelanjaan makan, minum dan nafkah kepada keluarga kita, dan untuk kita membuat kebajikan di akhirat dengan bersedekah. Itu tujuan nikmat harta Allah bagi. Bukan nikmat harta Allah bagi itu untuk kita berbangga, untuk kita menunjuk ke orang. Tak. Nikmat Allah bagi untuk kita guna nikmat untuk makan, minum, belanja, nafkah kepada keluarga, dan untuk kita buat kebajikan dengan nikmat harta benda itu. Kalau kita bertindak lagu itu makna kita sudah syukur nikmat harta yang Allah bagi. Itu makna syukur tu. Islam menyuruh umatnya supaya sentiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakan semasa hidup di dunia ini. Umat Islam naklah sentiasa merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Kat mana yang Allah bagi kat kita, kita rasa cukup, alhamdulillah, dan tidak merasa iri hati terhadap orang yang memperoleh suatu nikmat. Jangan duk rasa dengki, iri hati kepada orang yang Allah bagi nikmat. Allah bagi kat kita, alhamdulillah. Allah bagi kat orang lain, kita jangan duk berasa kecil hati, berasa iri hati, berasa dengki dengan dia. Jangan. Kalau kita nak minta ke Allah, jangan duk iri hati dia. Allah bagi, tak apalah, Allah bagi. Kita minta ke Allah, Allah pun akan bagi kat kita, insya-Allah. Itu yang selawat kita baca tadi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan. Ya Allah, aku berselawat kepada kamu dengan satu selawat, tuhassinu bihal akhlaq, yang selawat menjadikan akhlak aku elok, menjadikan akhlak aku elok, menjadikan akhlak elok. Kalau orang buat main anak dia ke cucu dia, dia kata, "Pak cik, ya,
Tolong jampi sikit budak ni, dia boy lah pakcik. Oi, pergi sekolah pun tak mau. Akhlak dia tak apa elok. Baca selawat ni insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu bihal akhlaq. Selawat yang boleh memperelokkan perangai. Wa tuyassiru bihal arzaq, dan yang boleh memurahkan rezeki. Minta ke Allah, baca selawat banyak kat Nabi, insya-Allah rezeki kita murah. Wa tadfa'u bihal masyaq, dan selawat yang boleh Allah tolak segala bala daripada kita. Wa tamla'u minhal afaq, selawat yang memenuhi keberkatan di seluruh dunia ini. Ni. Jadi kalau orang Allah bagi nikmat kat dia, jangan duk iri hati, jangan duk dengki. Tapi kita syukur kepada Allah dengan nikmat Allah bagi kat kita. Dan kalau kita nak lebih, mintalah kepada Allah, jangan duk iri hati. Sebab kalau kita iri hati kepada dia, seolah-olah kita tak suka Allah bagi nikmat kat dia. Mana kita ni jadi korang apa orang panggil? Korang apa panggil? Akhlak tak elok kau. Korang elok perangai. Kalau hak kasar, hak Kedah kata korang ajak. Dengan Allah. Allah bagi kat dia, kita buat tak suka pula dah. Percaya apa? Itu satu. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, dan terasa tidak rasa iri hati terhadap orang yang memperoleh satu nikmat. Islam menyuruh umatnya supaya menaruh rasa simpati terhadap golongan-golongan yang kurang bernasib baik, dan hendaklah menghulurkan bantuan apabila diminta. Allah. Itu kita, kalau kita ziarah orang yang kurang, dia susah, ada sedikit, bantulah dia, tak banyak pun. Biar dia rasa bahawa kita ni simpati dengan dia. Kalau kita ziarah orang yang sakit, bacalah sikit apa-apa pun kepada dia. Tu Nabi ajak kita. Kalau ziarah orang susah, kita bantu dengan wang ringgit yang takat kita ada. Kalau ziarah orang sakit, kita bacalah doa-doa apa yang kita boleh baca untuk dia. Doa yang Nabi ajak banyak sangat. Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma yajidu min waj'ihi hadha. Allahumma antas syafi wa antal mu'afi, la shifaa illa shifaa'uka, shifaan la yughadiru saqaman. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ini doa-doa yang boleh kita baca kepada orang sakit. Jangan pergi duk ziarah orang sakit, pergi duk cerita bukan-bukan pula kat dia. Dia kata, Pak Long aku itu sakit macam hang, tak dan 5 hari mati. Janganlah. Pak Long aku dulu teruk pada hang, tapi alhamdulillah kita duk baca doa, alhamdulillah dia sihat balik. Allah. Tu kalau kita jumpa dengan orang yang tak sihat. Saya pergi ziarah orang mati tengah hari tadi, nak balik pergi ziarah orang mati, sembahyang jenazah apa, kita nak balik, jumpa ada seorang muda lagi,
Dia berjalan pakai tungkat, cengkuih, cengkuih, cengkuih. Muda lagi. Saya kata ni mai mana ni? Duduk sana kat bukit kayu hitam. Allah ni lama dah. 3 tahun dah. Ni Datuk ke? Dia lah. 3 tahun dah. Allah. Mai nak baca doa sikit nah. Mai nak baca sikit. Baca lah. Ziarah orang sakit. Kita kena bagilah apa-apa pun nah. Dan pada orang sakit ni dia nak doa lah kat kita. Kena hafal lah doa-doa yang Nabi ajak tu. Tak usah duk he lah. He ikut ni, he ikut ni. Doa yang Nabi ajak kita. Banyak Nabi ajak kita doa. Kalau kita pergi pula ziarah. Kalau ziarah orang susah, kita bantu. Ziarah orang sakit, kita doa kepada dia. Ziarah orang mati, kita berdoa kepada dia. Antara doa yang Nabi ajak, apa dah Nabi ajak kita? Allahumma in kana muhsinan, ya Allah, kalau hamba-Mu ni hak mati ni orang baik, fazid fi ihsanihi, engkau tambahlah kebaikan dia ya Allah. Wa in kana musian, kalau dia ni orang biasa buat dosa, Allah jahat, fatajawaz anhu, engkau ampunkanlah dosa dia ya Allah. Pergi ziarah orang sakit tu, jangan pergi tengok saja. Doa, kalau dia tu baik, minta Allah tambah pahala kat dia. Kalau dia pernah buat dosa, minta Allah ampun dosa dia. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, engkau jadikan kubur dia, dia nak masuk dalam kubur sekejap lagi ni, jadi taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Kamu jangan jadikan kubur dia Allah sebagai lubang neraka. Ni apabila kita pergi ziarah orang yang mati. Itu di antara Nabi ajak kita. Ziarah orang mati apa pun tak baca. Orang semayang dia duduk sembang pandai di bawah bangsai. Tak boleh lah. Pergi semayang, itu benda yang paling kita bagi kat dia. Semayang, doa untuk dia. Allahumma ghafir lahu, Allah ampunlah dosa dia. Warhamhu, kesianlah kat dia. Wa'afihi wa'fu anhu, kita minta Allah ampun segala kesalahan-kesalahan dia. Itu dia. Islam menyuruh umatnya supaya menaruh rasa simpati terhadap golongan yang kurang bernasib baik dan hendaklah menghulurkan bantuan apabila diminta. Yang keempat, orang yang beriman diperintahkan supaya melihat kepada orang yang lebih rendah daripadanya dalam hal keduniaan. Dia lebih susah pada kita, kita senang pada dia. Tengok kat dia. Dan disuruh melihat orang yang lebih tinggi daripadanya dalam hal-hal kebajikan, dalam hal-hal keakhiratan. Kena langut tengok orang hak boleh hak tinggi pada kita. Hak dunia jenguk hak boleh lebih bawah. Hak akhirat jenguk hak lebih atas. Kerana melihat kepada orang yang lebih bernasib baik, yang bernasib banyak menyebabkan seorang itu merasa gelisah. Kerana melihat kepada orang yang lebih bernasib banyak menyebabkan seorang itu merasa gelisah, tidak berpuas hati dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Itu kalau kita tengok kepada orang yang lebih lebih bernasib baik pada kita dari segi keduniaan. Dia kaya pada kita, dia sihat lebih pada kita, maka kita akan rasa gelisah, tak puas hati dengan nikmat yang Allah bagi kat kita. Pasal duk banding dengan dia, hak dia banyak, kita sikit. Manakala melihat kepada orang yang lebih tinggi dari segi agama,
Dia kuat beribadat lebih pada kita. Dia kuat mengaji lebih pada kita. Dan ibadat, kita tengok kat dia hak lebih kuat beragama dan beribadat, akan mendorongnya meningkatkan ibadat dan kebajikan. Allah. Budak ni muda pada aku, tapi Masya Allah, dia rajin mengaji, rajin sembahyang jemaah. Yang aku ni tua pada dia, mengaji pun segan, jemaah pun segan. Tengok kepada muda yang lebih muda, yang lebih kuat kepada akhirat. Satu lagi hadis kita berhenti. Wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa 'abdud dinar wad dirhami wal qatifati wal khamisati in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Allah. Hak ni pula Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan bahawa akan menimpa kecelakaan dan kebinasaan kepada hamba duit ringgit. Dia jadi hamba kepada duit ringgit. Duit punya pasal, dia sanggup jadi hamba, tapi dia tak sanggup nak jadi hamba kepada Allah. Orang yang menjadi hamba kepada duit ringgit ni, Nabi kata halaka au ta'isa, maka dia akan binasa dan akan menerima kecelakaan. Sanggup jadi hamba kepada duit ringgit. Wal qatifah. Qatifah ni jenis baju pakaian yang hebat-hebat, yang di depan ni nampak benang-benang yang hebat-hebat ni, pakaian orang kaya. Qatifah ni pakaian yang hebat-hebat, yang berwarna-warni, yang di depan ni timbul benang-benang ni, itu qatifah. Ini pakaian orang kaya. Wal khamisah pun pakaian juga. Dia ni pakaian 4 segi. Dia buat di tengah-tengah tu buat lubang untuk tengkok, di selum tu dilepas. Pakaian tu akan menutup semua badan dia. Ini pakaian orang-orang kaya zaman Nabi. Orang kaya zaman Nabi, zaman orang-orang Arab dulu, dia akan pakai al-qatifah dan akan pakai al-khamisah. Ini dua jenis pakaian yang dipakai oleh orang-orang kaya. Sebab itu Nabi kata akan binasalah orang yang sanggup menjadi hamba kepada duit ringgit, orang yang sanggup menjadi hamba kepada pakaian-pakaian tadi ini. Dia sanggup jadi hamba kepada keduniaan. Duit ringgit dunia, pakaian-pakaian orang kaya keduniaan. Orang yang jadi hamba kepada keduniaan ni, kata Nabi, in u'tiya, kalau diberi nikmat kat dia, radhiya, dia redha, berpuas hati kalau Allah bagi nikmat kat dia. Wa in lam yu'ta, kalau tidak diberi nikmat kat dia, lam yarda, dia tak redha. Ini orang yang jadi hamba kepada duit ringgit, lagu itulah perangai dia.
Kalau dapat nikmat, oh, senyum bukan main. Alhamdulillah tak berhenti. Gena ni hang ni tahun ni padi elok. Oh, dia kata tahun ni dia kata duk buat padi 10 tahun dah tak macam tahun ni. Punya elok, alhamdulillah. Duk tahun depan buat-buat tak jadi padi. Allah tak bagi. Warna hang tahun ni terus tak dapat apa, habis duit, modal pun tak balik, haram jadah sungguh. Itu bunyi alhamdulillah, sekali ini boleh haram jadah. Tu Nabi kata in u'tiya, kalau diberi nikmat radhiya, sonok redha, masa puas hati. Wa in lam yu'ta, kalau Allah tak bagi nikmat kat dia, lam yarda, dia masa tak puas hati. Kita tak boleh lagu tu. Bagi sikit pun kita redha, bagi banyak pun kita redha. Sebab itu pemberian Allah. Kalau Allah bagi banyak, mungkin dia nak uji kita dengan nikmat tu. Bagi banyak zakat pun tak keluar, Allah uji kita. Allah bagi sikit, Allah nak uji kita, nak sabar ke tak sabar dengan pemberian yang sedikit. Dan tak bagi kita ingat bahawa yang bagi itu aku. Kadang-kadang aku bagi banyak, aku bagi sikit. Jangan duduk menyombong sangat. Itu Allah. Ni. Dan Nabi kata orang hak jenis ni sanggup jadi hamba kepada duit ringgit, sanggup jadi hamba kepada pakaian-pakaian orang kaya ni, dia akan binasa orang ni di akhirat kelak. Orang ni perangai dia, kalau diberi nikmat dia berasa puas hati, tapi kalau tak diberi dia berasa tak puas hati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabdanya, binasalah hamba wang dinar dan dirham. Dinar ni duit besar, dirham duit ringgit. Macam duit ringgit, duit siling lah kita kata. Hamba pakaian dengan segala macamnya yang menarik. Pakaian tu ada qatifah, ada khamisah. Pakaian-pakaian orang kaya yang menarik-menarik ni. Dia sanggup jadi hamba untuk pakaian tu. Jika diberi, dia merasa gembira, dan jika tidak diberi, maka dia tidak rasa gembira. Ini perangai orang ni. Orang ni Nabi kata binasalah dia. Tuan-tuan, kalau Nabi dah kata binasa tu, tuan-tuan, wal'iyazubillah, tetaplah akan berlaku kebinasaan itu kepadanya. Binasa di akhirat, tuan-tuan, apa dia? Tak dapat syurga lah. Orang Islam yang dilarang menghambakan diri kepada harta benda dunia, kerana ia tidak memberi apa-apa keuntungan kepada seorang di akhirat kelak. Kerana dunia punya pasal menjaga ikan, menjaga daging, menjaga di market. Zuhur pun tak semayang, pi daripada pagi sampai petang baru balik. Tang mana hang semayang zuhur, tang mana hang semayang asar. Tak semayang, sebab dia jadi hamba kepada ikan dia, dia jadi hamba kepada sotong dia, dia jadi hamba kepada daging dia, dia tak jadi hamba kepada Allah dia. Kedua, harta benda dunia yang dikurniakan oleh Allah kepada seorang sebagai cubaan, ini ujian. Diuji untuk apa? Untuk mengukur iman seorang terhadap Allah Ta'ala. Boleh ukur. Oleh itu, hendaklah menggunakannya harta benda itu kepada perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah nak ukur kita, nak uji kita dengan nikmat tu. Orang Islam dilarang
terlalu gembira apabila menerima sesuatu nikmat. Jangan duk syok sangat. Dan jangan berduka cita apabila ditimpa sesuatu kemalangan. Nah, kita apabila kita terima nikmat, maka nikmat itu kita diminta bertindak buat apa? Syukur. Tapi kalau kita ditimpa dengan bala dan ujian, diminta kita bersabar. Dua benda tu, syukur dengan sabar, itu kena jadi sikap kita. Bila kita syukur apabila kita dapat nikmat, bila kita sabar apabila kita diuji. 4. Harta yang tercela ialah yang lebih daripada keperluan. Itu tercelalah. Lebih daripada keperluan dan mengganggu daripada mengingati Allah. Harta punya pasal tak semayang bang dah, serta tidak digunakan harta itu untuk taat pada Allah. Itu harta yang tercela, yang terkutuk di sisi Allah. Pasal apa? Pasal dia lebih daripada keperluan, kemudian kita tak guna pula untuk mengingati Allah, dan kita tidak guna pula untuk taat pada Allah. Maka harta itu adalah harta yang tercela. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita rasa setakat itu dululah kita malam ni. Kita sudah ambil masa lebih kurang 1 jam untuk kita membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ulang balik kepada hadis yang pertama. Nabi cerita sikap dia. Kalau dia dapat sebesar bukit Uhud mai pun, dia tak suka kalau benda tu duduk dengan lebih pada 3 hari. Takat 3 hari boleh gagah, dia tak suka lebih duduk dengan dia. Kalau nak ada sikit pun untuk dia simpan nak bayar hutang, okey. Itu satu hadis yang kita baca tadi. Yang kedua, Nabi pesan kita, kalau Allah bagi kepada seorang itu nikmat, kita jangan duduk ukok dengan nikmat orang yang lebih pada kita. Kita kena selalu tengok, renung kepada orang yang nikmat yang Allah bagi kurang pada kita. Tetapi dari segi akhirat pula, kita kena tengok orang yang lebih kuat ibadat dia, lebih kuat taat dia kepada Allah, dia lebih pada kita. Dan jangan tengok kepada orang yang lebih lemah taat dia kepada Allah. Hak dunia diminta kita jenguk ke bawah, jangan tengok ke atas. Hak akhirat diminta kita langut ke atas, jangan jenguk ke bawah. Itu hadis. Dan hadis yang ketiga pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan bahawa kebinasaan itu akan menimpa kepada orang yang sanggup menjadi hamba kepada wang ringgit, orang yang sanggup menjadi hamba kepada kemewahan dunia dengan pakaian-pakaian orang yang kaya. Perangai orang yang jadi hamba kepada wang ringgit ni, kata Nabi, kalau diberi nikmat dia berasa puas hati, tapi kalau tak diberi dia akan rasa tak puas hati. Ini perangai dia. Rasa itulah hadis-hadis yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan hadis-hadis ini akan memberi gambaran kepada kita dan memberikan kepada kita panduan bagi kita menjalani hidup ini. Sebab kita selalu dikelilingi dengan 2 keadaan. Satu, kita mendapat nikmat. Yang kedua, kita dapat ujian. Kita dipesankan oleh Nabi, ketika dapat nikmat hendaklah bersyukur. Dan syukur, saya sebut dah tadi, menggunakan dengan tindakan kita nikmat-nikmat yang Allah beri itu untuk tujuan kenapa Allah beri nikmat itu kat kita. Itu makna syukur. Dan yang kedua, apabila kita diuji dengan ujian, kita hendaklah banyak bersabar.
Jadi mudah-mudahan itulah sedikit sebanyak pengajaran yang kita dapat. Kita akan bertemu lagi dalam kuliah kita akan datang, membaca hadis-hadis Nabi lagi bagi mewarnai, dan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita baca itu dapat memberikan kepada kita panduan-panduan daripada sunnah baginda bagi keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.